Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perlis online tajwid Al-Quran di hatiku pada petang yang berbahagia ini. Sempena 17 Ramadan, nuzul Quran, kita ambil keberkatan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian, untuk sesi petang ini kita akan mendalami lagi ilmu tajwid yang seterusnya. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengenalan dan juga isti'azah dan basmalah. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang seterusnya. Okey, untuk yang pertamanya saya bawakan satu muka. Muka Upin ke Ipin kan. Okey, bila muka ni kita lihat adanya mata, adanya hidung, adanya mulut dan gigi lidah kan. Jadi daripada muka ni saya nak fokuskan kepada hidung ni. Okey, hidung, kita nak fokus pada hidung. Jadi daripada hidung ni, soalan yang saya nak keluarkan adalah apakah huruf yang sifat gunnahnya itu melaziminya? Kerana huruf ni dengan sifat gunnah ni dia tak boleh terpisah. Kalau kita sebut huruf ni, kita tahu dia ada sifat gunnahnya pada huruf tersebut. Jadi apakah huruf yang sifat gunnahnya melazimi huruf tersebut? Jadi huruf apa? Okey, huruf apa kita lihat ni? Adalah huruf nun dan mim. Okey, nun dan mim yang bersabdu. Okey, nun dan mim yang bersabdu. Nun dan mim ni dia tak boleh terpisah dengan gunnah. Kalau sebut nun ataupun an-nama, nun tu ada gunnah dia. Termasuklah mim tersebut. Jadi untuk hari ni kita tengok nun dan mim yang bersabdu ataupun nun dan mim yang bersyaddah. Syaddah ni istilah Arabnya. Kalau kita sebut sabdu. Jadi kita tengok apakah itu syaddah. Okey, apakah itu syaddah? Syaddah ni kita tengok sini kat bawah ni. Dia dalam kurungan ni kan, dia agak rapat sikit kan. Okey, dia macam hidung lah kan, hidung. Okey, hidung macam tu. Okey, syaddah kat situ. Dia datangnya daripada kataan Arab iaitu syaddah. Shin, dal dan ta marbutah, syaddah. Jadi diambil kepala shin tu sebagai simbol bagi syaddah. Jadi kita tengok kat bawah ni. Okey, kat bawah ni tinggallah kepalanya macam sin tu. Asalnya daripada syaddah. Jadi perkataan syaddah ni asalnya daripada bahasa Arabnya syaddah, iaitu tandanya macam hidung situ kan. Okey, itu kita faham. Itu adalah bagi istilah syaddah. Seterusnya kita tengok pada nun dan mim yang bersabdu. Okey. Kita tengok nun dan mim yang bersabdu ni adalah apabila terdapat huruf nun atau mim yang bersabdu, maka jadilah wajibul gunnah. Wajib gunnah padanya, menyempurnakan bacaan nun dan mim tersebut yang bersabdu, yang ada tanda, sama ada ketika sambung ataupun ketika berhenti. Kiranya mana-mana dah nun yang kita jumpa yang bersyaddah ni di pertengahan ataupun di hujung, kita kena sempurnakan dia dengan mewajibkan gunnah dengan padanya, iaitu 2 harakat. Jadi nun dan mim yang bersabdu ni sama ada di tengah ataupun di hujung, kita kena bagi sifat dia iaitu dengan wajibul gunnah. Yang ketiga, kita mengeluarkan bunyi melalui hidung ataupun suara lembut yang keluar melalui rongga hidung. Jadi nun syaddah dan mim syaddah ni melibatkan khayshum, iaitu rongga hidung kita. Contohnya, kalau kita sebutkan, contoh kita ambil surah At-Takatsur ataupun surah Al-Humazah. Ayatnya inna a'tayna tu kan. Kalau sebut inna, dia bagi gunnah kat dia. Inna. Tapi kalau kita tutup hidung kita, dia kan tak bunyi. Sebab apa? Tak berlaku aliran udara yang menyebabkan hidung kita ni berdengung. Jadi kita tutup hidung, jadi in tak bunyi. Sebabnya tak berlaku aliran. Jadi nun dan mim ni melibatkan rongga hidung. Jadi 2 huruf ni tak boleh terpisah dengan gunnah ataupun dengung tu sendiri.
Okey, itu kita jelas nun dan mim yang bersabdu. Okey, kita tengok contoh kalimah. Okey, yang kita nak tengok contoh ni adalah di awal, di pertengahan ataupun di akhir. Di awal kalimah kan, tadi kita tengok dia tak ada di pertengah, di awal kalimah, dia hanya melibatkan tengah kalimah ataupun di akhir. Okey, tengah kita tengok linnas, tengah. Kalau awal ni nutfah. Nun tu dia ada gunnah tapi sifat bagi nun sahaja. Nun tu nutfah, ada nun, ada nu, ada melibatkan hidung. Tapi dia bukan wajibul gunnah yang dua harakat yang kita sebut tu. Jadi tak berlaku. Melainkan kalau kita tambah di depan dia, iaitu okey, min. Lama titik ni macam tak apa nak jadi je. Dah balik. Titik. Okey. Min nutfah. Okey, kalau datangkan kataan sebelum dia sambung dengan nun, maka wujudlah wajibul gunnah tu. Min nutfah. Tapi kalau awal-awal ni kita nak sebut nutfah, tak ada. Okey, nutfah aja. Sama juga minkum. Tak ada. Dia terus minkum. Tapi kalau datangkan ayat sebelumnya, maka datanglah wajibul gunnah tersebut. Jadi kita tengok pada pertengahan ayat. Pertengahan ayat ni banyak kita jumpa kan, contohnya contohnya pertengahan ayat linnas ni, kita tengok dulu contoh linnas ni dulu. Okey, di pertengahan ayat kita tengok nun tu bersabdu. Okey, nun yang bersabdu. Jadi bacaannya macam mana? Bacaannya linnas, linnas. Okey, maksudnya kita bagikan dengung dengan sempurna dengan kadar 2 harakat. Kenapa dikatakan dengung yang sempurna? Kita sebut tu linnas, kita tak sebut li. Dia memang tak ada kita teragak-agak. Kita memang terus paling sempurna. Linnas macam tu. Okey. So itu huruf nun syaddah yang berada di pertengahan perkataan kalimah. Kita tengok contoh nun syaddah di hujung kalimah. Okey, apa contohnya? Fa'atammahun. Nun syaddah. Nun syaddah tu nanti kita akan tengok macam mana nun tu boleh jadi kita dengungkan dia 2 harakat. Okey, fa'atammahun. So kita kena ingat, kebanyakan orang kalau dia tak tahu hujung ni nun syaddah ni, dia ingat kalau berhenti tu macam nun, satu nun sahaja. Fa'atammahun. Tak. Dia akan baca dengan dengung yang 2 harakat. Nanti kita tengok macam mana dijadikan 2 harakat kepada nun syaddah tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada mim syaddah. Okey, kita jelas minkum, kalau kita datangkan perkataan sebelumnya maka dengunglah mim ni. Tapi kalau kita sebut minkum, tak berlakulah min, tak ada. Dia akan datang bila datangnya perkataan lain sebelumnya. Okey, kita tengok di pertengahan kalimah macam mana mim syaddah ni disebut. Okey, contohnya falamma. Mim syaddah diwajibkan padanya gunnah dengan sempurna 2 harakat. Kalau kurang macam mana? Falamma kurang. Falamma maksudnya cukup padanya dengung tu 2 harakat. Wajib. Okey, ingat wajib. Seterusnya di hujung kalimah perkataan mim syaddah di hujung. Okey, kita tengok kat sini. Okey, hujung. Fasam. Kalau kita berhenti. Kalau kita sambung fasamma wajhullah, sambung. Kalau berhenti fasam. Maksudnya dia ada juga kat situ 2 harakat dengungnya walaupun kita berhenti. Sebab apa? So kita tengok macam mana dia boleh jadi 2 harakat walaupun dia berada di hujung kalimah. Okay, kita tengok contohnya. Okey, so kita kena jelas kedudukan hidung kita ni, dia melibatkan berlakulah aliran dekat dengan hidung kita ni bila mana kita sebut nun dan juga mim tu. Jadi bila kita sebut tu dia memang melibatkan dengan hidung. Hidung kita yang mengeluarkan gunnah ataupun dengung tu sendiri. Berlaku aliran udara dalam hidung kita. Okey, ini salah satu gambar contoh. Seterusnya kita tengok apakah itu huruf
nun dan mim bersabdu. Okey. Tadi kita tengok dah contoh-contoh dia semua. Sekarang kita nak detailkan nun dan mim bersabdu tu macam mana. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok berasal daripada dua huruf. Huruf yang pertama bertanda sukun, huruf yang kedua berbaris harakat. Maknanya berbaris. Kalau kita tengok sekarang ni kan, nun tu, yang nun syaddah dia lah pertemuan dua huruf yang sama. Dia ada dua nun. Tapi nun yang pertama berbaris sukun. Okey, ni nun yang pertama. Berbaris sukun mati. Seterusnya nun yang kedua, sama ada dia berbaris atas, bawah ataupun depan. Jadi nun ni bertemu dengan nun sukun bertemu nun yang berbaris. Sama juga macam mim. Mim yang pertama adalah sukun dan bertemu mim yang kedua, mim yang berbaris. Dia gabung dua, maka dia letakkan syaddah atas dia. Sebab itulah bila kita waqaf tadi, kita berhenti. Fa'atammahun. Ibaratnya dia ada dua nun. Jadi sebab itulah kita wajibkan dengung bagi dia dua harakat. So, kalau sebelum ni kita baca fa'atammahun. Tahu tak betul? Yang sempurnanya macam mana? Fa'atammahun. Jadi kita kena titik beratkan bahawa walaupun berada di tengah ataupun hujung, wajib ke atasnya untuk dengung dua harakat. Okey. Dua adik-beradik ni, nun dan mim ni, kita memang kena ingat wajib. Okey, memang wajib jumpa dalam Quran. Nun dan mim wajib dengung dua harakat. Jadi kita tahu nun syaddah dan mim syaddah berasal daripada dua huruf yang bertemu. Satu yang sukun, satu yang berbaris. Digabungkan dua, diletakkan syaddah, maka itu adalah nun syaddah dan mim syaddah. Okey, jelas di sini macam mana huruf nun syaddah dan juga mim syaddah tersebut. Okey, kita terus lagi. Seterusnya kita nak tengok bagaimana sebutan huruf nun dan mim yang kita nak lontarkan ni. Nun kat mana? Mim kat mana? Okey, adakah nun dekat dengan gigi kita, nun hujung, ataupun nun kat dalam nun, ataupun macam mana kedudukan nun tersebut. Begitu juga mim. Yang kita nak dengung-dengungkan ini, di manakah tempat keluarnya? Okey, mungkin kita, adik-adik kita ni sama je, lahir daripada seorang ibu, tapi berbeza cara. Mungkin yang seorang ni keluar dengan cara operate ke, yang ni normal ke. Kita nak bincangkan tempat kita nak sebut tu kat mana dalam kita punya rongga mulut kita ni. Jadi yang pertama kita kena sukunkan huruf ataupun kita tasydidkan huruf yang kita nak tengok tu. Mai mana huruf tu? Yang kedua kita kena masukkan hamzah yang berbaris. Dan yang ketiga, di mana suara kita berhenti, di situlah keluarnya sifat ataupun makhraj huruf tersebut. Jadi kita nak tengok nun dan mim ni di mana. Okey, kita tengok yang pertama nun. Nun hujung lidah akan menekan gusi depan. Okey, gusi depan. Gusi kita kat atas ni tapi depan. Okey, kita tengok gambar tadi. Gambar tadi. Sekejap. Hujung lidah menekan gusi depan. Okey. Ni kita tengok ni, ruang atas ni adalah ruang gusi kita. Ni gigi. Okey. So nun tu di depan gusi tu, okey, maksud dia lidah kita ni naik menyentuh lelangit kita tu. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan gusi atas. Tapi kita kena ingat, nun di sini dekat kawasan sebelum nun ni lam, di sebelum nun ra, huruf ra. Jadi nun lam depan dia, ra belakang dia. Lidah kita tu di depan. Bukan dekat dengan kita punya gigi. Okey, bukan dekat dengan kita punya gigi depan ni. Padam balik. Okey. So kita nak katanya dia tak sentuh pun gigi depan ni, tak sentuh. Dia sentuh kepada lelangit ni, ditekankan di depan gusi. Selepas ni adalah huruf lam. Sebelum lam ni adalah huruf ra. Kita boleh agak ra, nun dan lam. Lam depan sikit. Jadi ni adalah kedudukan bagi huruf
Huruf apa? Huruf nun. Okey. Mim pula macam mana? Kita nak tahu mim ni kita nak sebut macam mana? Mim terbuka mulut ke? Tertutup ke atau macam mana? Mim pula sebutan dia adalah kita sebut tu sentuh di antara bibir atas dan bibir bawah ni dengan sempurna. Mim. Okey, mim. Tapi kita bukan sebut mim saja. Kita nak tahu macam mana nak keluar tu adalah dengan cara 3 cara tadi. Iaitu yang pertama kita sukunkan huruf ataupun kita tasydidkan dia. Kita masukkan hamzah yang berbaris di sebelum kepada huruf nun ataupun kita letak di mana suara itu berhenti. Sebagai contoh, kita nak tahu nun ni keluar macam mana, kita tak boleh sebut nun tak boleh. Dia kena letak sama ada kita letakkan dia baris di hamzah di depan, iaitu kita letak nun. Jadi kita letak dia an. Kita kena matikan dia. Berhentikan dia tu untuk kita nak tahu dia kat mana. An. So kita tahu an. Lidah kita akan naik kepada lelangit di depan tu. An. Jadi itulah tempatnya nun. Jadi kita baca kan. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nun tu bin di tempat itulah yang kata keluarnya huruf nun tersebut. Tadi kita letak baris di depan an. In. Okey, jadi kita tahu nun tu dekat mana. Yang kedua tadi kita tengok huruf mim. Di manakah makhraj huruf mim? Mim tu saya sebut tadi bertemunya bibir atas dan bawah dengan sempurna mim kan. Tapi kita nak tahu dia pada mana, kita sebut mim. Kita kena letak hamzah yang berbaris di depannya dan kita letak huruf mim. Matikan dia, sukunkan dia, kita bariskan atas am. Jadi kita buat mim tu diletak daripada bibir kita biza okey. Jadi di situlah kedudukan bagi nun dan mim. Bila kita jelas nun duduk mana, mim duduk mana, maka bila kita dengung tu kita yakin huruf yang kita sebut tu dengar dengan sempurna. Okey. So kita boleh sama ada kita syadahkan anna. Kalau kita matikan an. Kalau syadahkan anna. Kalau mim Kalau syadahkan amma. Jadi mim tutup rapat. Jadi kalau mungkin sebelum ni orang baca dia tak rapat, maka tak sempurnalah sifat bagi huruf mim tersebut. Makhraj tempat keluar bagi mim tersebut. Jadi ditambahkan dengan dengung, maka tak terpisahlah lagi sifat bagi mim nun tu dengan gunnah tersebut. Jadi kita jelas macam mana sebutan nun dan mim. Kita masuk pada seterusnya. Cara bacaan nun dan mim yang bersabdu. Macam mana kita nak baca tadi? Kita dengar dengung kan? So kita tengok kat sini, kita kena pastikan dengung yang kita sebut tu sempurna panjang dia, sama ada nun tu ataupun mim tu. Okey. Seterusnya, dengung memang tempoh dia tu 2 harakat. Tak panjang. Konon-kononnya macam sedap orang baca kan, taranumnya kan, masukkan syaddah tu tak, maksudnya lebih daripada 2, maka salahlah bacaannya, tak sempurna. Tu bukan terlebih sempurna, memang tak sempurna sebab lebih daripada 2 harakat. Macam annas sama anna. Okey, maksudnya dia punya dengung tu 2 harakat. Annas kan, apa contoh-contoh ayat yang lain kan. Jadi tahap dengung di antara nun dan mim syaddah ni adalah dengung yang paling sempurna. Jadi dengung yang paling sempurna. Lepas tu dengung idgham, lepas tu ikhfa dan sebagainya. Jadi yang atas kali dengung yang paling sempurna adalah nun dan mim syaddah. Itu kita kena tahu. Sifat dia dengung tu memang kita kena bagi secukupnya dengan sempurna. Okey, semua baca anna biasa saja sunatnya anna. Okey, kita bagi dengung wajib padanya 2 harakat. Wajib 2 harakat. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Okey, saya pecahkan tadi. Kita tengok tadi nun tu sebenarnya gabungan berasal daripada 2 nun kan. Nun mati dan juga nun sukun dan juga nun yang berbaris.
Jadi kita tengok surah apa perkataan an-nas. Dia adalah alif, lam. Okey, dengan satu alif. Kat sini alif. Kita pecahkan jadi lam. Nun syaddah. Maksudnya nun pertama ni sukun. Sukun. Nun yang kedua ni baris atas. Dan yang ketiga alif, yang keempat alif. Kemudian sin. Jadi ni asalnya kalau kita pecahkan nun syaddah tu. Sebab itulah bila kita bacakan an-nas. Lagi. Jadi diwajibkan dengung tu sebab kita tengok nun tu ada berasal daripada dua nun. Sama juga macam di hujung fa'atammahun kan. Fa'atammahun. Nun di hujung ni pun sebenarnya ada dua kan? Dua. Fa'atammahun. Okey. Macam tu juga dengan kalimah-kalimah lain yang ada nun ataupun mim syaddah. Mim pun ada syaddah ni kan? Fa'atammah. So ada dua mim. Ni ada mim juga. Okey, fa'atammahun. Ni pun ada dua nun. Sebab itulah kita panjangkan dia dengan kadar dua harokat. Okey. So kita tengok contoh lain. Ni saya bawa contoh bila nun, bila mim, mim syaddah. Okey. Amma yatasaalun. Amma. Okey, amma tu daripada perkataan kita pecahkan ain, dia ada huruf mim, mim yang sukun dan juga seterusnya mim yang berbaris. Jadi amma kita bagi dia dengung wajib dua harokat. Begitulah juga dengan huruf mim yang lain yang bersabdu. Sinilah. Tapi dalam Al-Quran disyaddahkan, maka kita nampak satu saja mim. Hakikatnya dia adalah pertemuan daripada dua mim tu, berasal daripada dua mim tu tersebut. Okey, kita tengok contoh ayat Quran ni. Okey. Yang pertama kita cari dulu. Mana kalimah dalam ayat ni yang ada nun syaddah dan mim syaddah. Kita nak kenal pasti. Yang mana nun syaddah, yang mana mim syaddah. Kadang-kadang mungkin kita keliru nampak syaddah aja, kita ingat semua tu adalah dengung. Tapi tak sama memasukkan idgham ataupun dengung sendiri tu, gunnah tu tak sama. Okey. So yang pertama kita tengok baris yang pertama. Ada tak nun syaddah ataupun mim syaddah? Okey, kita tengok ya. Okey, kita tengok ada di hujung. Okey, qaryatin min. Okey, nampak ada mim syaddah kat sini. Seterusnya, kat mana lagi ada nun dan mim syaddah? Okey, kat sini. Baris yang kedua, kat sini. Nazir. Seterusnya, pertengahan baris. Ada inna. Betul. Terusnya kat mana lagi? Baris yang ketiga. Ala ummatin. Ummah ni. Okey, betul. Dan yang banyak ni. Yang kedua terakhir. Wa inna. Dan yang terakhir dekat hujung ayat sekali. Okey, muqtadun kat sini. So dalam satu ayat saja dah ada 6 tempat nun dan mim yang bersabdu. Jadi kita baca bagi tempat yang sepatutnya dengung dua harokat. Kita tengok bacaannya, contoh bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Jadi tempat yang ada nun syaddah dan mim syaddah bersabdu, maka kita dengungkan dia kepada dua harokat. Kita tengok contoh yang seterusnya daripada surah An-Nas. Okey. Kita tengok sekarang ni kalau kita solat dan
majlis-majlis seterus apa-apa majlis, banyak kita baca surah-surah ayat lazim daripada juzuk amma juzuk 30. Ataupun surat-surat tarawih ke setengah tempat baca daripada juzuk 30. Jadi dalam surah-surah pendek dan sebagainya ni banyaknya nun dan mim yang bersabdu. Kadang-kadang kita nak solat kan, kita nak cepat kan, kita baca surah An-Nas, baca surah Al-Falaq, baca surah Al-Ikhlas. Tapi kecepatan kita tu sampai kita mengabaikan nun dan mim yang bersabdu ni. Jadi kita tengok balik, refresh balik dalam surah An-Nas ni, kat mana ada nun ataupun mim yang bersabdu ni yang perlu kita bagi fokus pada dia. Okey. Yang pertama, ayat pertama kita lihat dia ada satu tempat nun yang bersabdu. Okey, hujung sekali kan. Hujung sekali. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nun yang bersabdu. Kedua, kita lihat pada hujung juga. Malikin nas. Malikin nas. Nun yang bersabdu, kita dengungkan dia, wajib gunnah pada dia 2 harakat. Ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Nun yang bersabdu juga, wajib pada dia dengung 2 harakat. Okey, kat sini. Seterusnya ayat yang keempat. Ada juga satu di hujungnya. Macam mana bacaan dia? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita bagi pada dia, wajib gunnah padanya dengung 2 harakat juga. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurin nas. Kita bagi 2 harakat juga. Kita kena ingat, kalau kita jumpa je nun yang bersabdu macam ni, jangan kita abaikan kat dia. Sedih dia, tak cukup tak cukup gunanya. Sudurin nas, sudurin nas, tak cukup. Kita nak baca cepat ni, tapi kita baca tu sebenarnya cantik Al-Quran ni. Dengan adanya hukum-hukum tajuk ni, bacaan kita akan jadi sempurna dan sedap kita dengar. Okay? Dan yang terakhir, ada 2 nun. Okay? 2 nun yang bersabdu. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi kita bagi hak padanya dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi dalam surah An-Nas ni dah ada, kalau kita tengok kan, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat yang kita kena dengung. Kalau kita baca laju sangat sampai kita mengabaikan, maka tak sempurnalah bacaan surah An-Nas kita. Jadi lepas ni jumpa mana surah yang ada nun yang musyaddah ni, ini betul-betul nak baca dengan sepatutnya. Wajib gunnah 2 harakat, wajib dengung 2 harakat. Jumpa je baca. Sebab tu kita tengok apa bacaan-bacaan qari'ah Malaysia dan sebagainya, panjang yang ada, dengung yang ada, yang itulah mencantikkan lagi bacaan kita. Sebab itulah kalau dengar Quran ni sampai rasa macam naknya orang baca Quran ni tenang hati kan, dengar macam orang baca Quran. Jadi lepas ni sama-sama kita bagi balik nun dan mim yang bersabdu. Ada lagi topik yang menarik lepas ni berkaitan dengan nun yang bersabdu. Okey. Sebelum kita masuk topik yang seterusnya tentang nun yang bersabdu ni, semua nun ke yang memang bersabdu ataupun ada nun tertentu yang kita tak boleh sabdu pada dia? Sebelum kita sampai pada topik yang seterusnya, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam topik nun dan mim yang bersabdu.
Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapah dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A game. Okey, bertemu kita lagi dalam topik yang sama, tapi dalam tajuk nun yang bersabdu ni. Kita lihat dalam Al-Quran ada banyak nun yang bersabdu, tapi ada satu ayat, satu kalimah perkataan ni dalam surah Yusuf, muka surat 236 ayat 11. Kalau tengok dalam ayat ni 5 baris sebelah bawah muka surat tu, ayat surah Yusuf ayat 11. Dalam keadaan ini kita tak dengung macam nun yang bersabdu tadi, nun yang syaddah tadi dengan kadar 2 harakat. Tapi dia special sikit dalam bacaan tak manna ni, okey? Bukan tak manna. Salah. Jadi macam mana bacaan yang betul? Kita lihat bacaan yang betul macam mana. Okey, dia ada 2 cara bacaan dalam kalimah tak manna tadi tu. Yang pertama bacaan ismam. Okey, ismam. Yang kedua bacaan ar-raum. Okey, ar-raum, bacaan ar-raum. 2 bacaan ni untuk kalimah tak manna yang kita nampak biasa kita dengar kan. Kita bagi ayat ni orang baca tak manna. Okey, kenapa bacaan macam yang kita biasa dengar tu salah? Apa yang sebenarnya? Jadi kita tengok ismam apa, ar-raum tu apa. Ismam ni adalah memuncungkan kedua bibir seperti kita menyebut huruf yang berbaris depan. Huruf depan macam mana? Nu. Muncung, nu. Tapi tanpa suara. Memuncungkan saja, tak sebut nu, tapi muncung. Muncung. Tanpa suara selepas kita mematikan huruf untuk memberi isyarat bahawa baris asal tu adalah baris dhammah. Jadi kita tengok kat sini, nun yang pertama ni, okey, dia mati. Asalnya dia adalah huruf yang berbaris baris dhammah. Ni macam tak cantik je kan? Okey, berbaris dhammah. Tapi kita tak bunyikan huruf tersebut, okey? Nu, baris tak bunyi. Tapi kita hanya memuncungkan bibir kita, kedua bibir kita. Macam mana bacaan ismam ni kan? Okey. Bacaannya kalau kita tengok tadi. Okey. Kat sini la ta'manna, la ta'manna. Kita tak sebut nuna, la ta'mannuna tak sebut, tapi kita memuncungkan tanpa kita sebut pun huruf nun yang berbaris dhammah atau baris depan tersebut. Okey, kita tengok contoh ayat panjangnya.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Okey, jelas. Ta'manna. Ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Okey, jelas. Bibir kita hanya memuncungkan saja tanpa kita sebut kepada huruf nun yang berbaris depan. Tapi sebelum kita nak masuk ta'man muncung tu, kita mendengungkan sikit. Ta'manna. Okey, ada nun dengung yang sebelum masuk pada memuncungkan bibir kita. Jadi bacaan ni, okey, seloknya kita bertalaki dengan guru. Nak tengok bibir guru kita sebut tu macam mana sebutan dia supaya kita boleh ikut. Ta'manna, muncung itu. So kalau baca ta'manna salah, sebab dia kena memuncungkan bibir kita dalam bacaan ishmam. Okey. Seterusnya kita tengok apa tu ar-raum. Okey, ram tu adalah melemahkan suara huruf tersebut. Jadi ta'manuna, nu tu kita lemahkan dia. Kita lemahkan dia macam mana? Sebahagian, oh ni silap ni nun yang pertama. Nun yang pertama dalam kalimah di atas. Maksudnya nun ni lah. Jadi sebahagian besar suara itu akan lenyap dan didengari oleh orang yang berhampiran sahaja. Jadi bacaannya asalnya la ta'manuna. Tapi dalam raum ni, bacaan wajah raum ni, kita baca nun tu kita lenyapkan bunyi dia 1/4 saja. Okey. Biasanya kalau raum ni berlaku di hujung perkataan. Di pertengahan perkataan ni dipanggil ikhtilas. Maksudnya bunyi tu 1/4 sahaja. Kerana kalau nu kita dengar ada sikit saja 1/4. Jadi kalau orang yang terdekat saja yang akan dengar okey bacaan kita. Macam mana bacaan ar-raum ni? La ta'manna. Dia ada nun yang kita sebut tu tapi terlalu sikit. Jadi bukan kita memuncungkan saja, tapi ibaratnya kita nak sebut huruf tu tapi dengan kadar yang ikhtilas sikit saja. Ta'manna, la ta'manna. Kita sebut. Jadi beza dia. Yang tadi la ta'manna, dia ada dengung, dia ada muncung. Kat sini dia terus nak sebut, ibaratnya nak sebut la ta'manuna. Okey. Jadi dia kurangkan, dia lemahkan huruf yang pertama tu, nu tu dengan 1/4 saja, kedengaran bunyinya yang sangat sikit saja. Jadi pecahan dia macam inilah. Biasanya dalam Quran dia letak tanda bulat macam ni ataupun dia letak tanda apa wajih macam ni. Dekat kepada sini. Okey. So ada Quran yang tanda macam ni, kadang-kadang tengok sebab apa hitam macam ni kan. So ni dia nak menggambarkan bahawa bacaan tu sama ada ishmam ataupun raum. Okey, ni kena jelas. Kalau jumpa nun ni satu sahaja dalam surah Yusuf ayat ke-11 muka surat 236. Jadi kita jelas. Ishmam baca la ta'manna. Raum baca la ta'manna. Okey. Jadi dia ada dua perbezaan, tapi diutamakan untuk baca ishmam. Tapi tak salah untuk baca bacaan wajah raum. So kita jelas bahawa dalam nun yang bersabdu yang terdapat dalam Al-Quran hanya terdapat satu tempat yang tidak disabdukan macam hukum yang kita belajar tadi. Ini lebih kepada pengecualian dalam konteks ishmam dan juga raum. Okey, ni mungkin ilmu tambahan di lepas ni kalau jumpa dalam muka Quran 256 praktiskan bacaan ishmam dan juga raum tersebut. Okey, so dua cara tersebut. Seterusnya yang terakhir, okey, saya bawa kita tengok kat sini kan. Dalam banyak-banyak perkataan Al-Quran dalam ni, kita nak tengok mana nun dan mim yang bersabdu. Okey. Yang pertama kita tengok as-samawat. Ada tak mim yang bersabdu? Tak ada. So as-sa ni kita tak boleh nak panjangkan sabdu dia. Dia as-sa tu masuk. Kalau kita jadikan dia sabdu as
sa. So bukanlah termasuk dalam sabdunya nun dan mim yang berkait dengan gunnah tersebut. Okey. So ni bukan. Kita tengok yang kedua, perkataan al-jinnah. Okey, al-jinnah ada nun yang bersyaddah. Yang ketiga, wa yu'allimuka. Lam yang bersabdu ni adakah termasuk dalam nun dan mim? Tak termasuk. So tak boleh kita baca wa panjangnya sabdunya terus masuk saja wa yu'allimuka. So dia tak termasuk dalam nun dan mim yang bersabdu. Seterusnya az-zakata. Tak juga, bukan. Dan kalimah seterusnya falamma, mim bersabdu. Betul. Yang ketiga, wahammu. Ada mim yang bersabdu juga. Okey, yang ketujuh. Ayatnya apa? Bi'annahum. Nun yang bersabdu. Okey, as-sayyarah. Kataan as-sayyarah ni, ada tak nun dan mim yang bersabdu? Tak ada nun dan mim yang bersabdu. Walaupun syaddah dan sabdu kat situ, tapi kita fokus pada nun dan mim. Jadi tak termasuk dalam nun dan mim yang bersabdu. Seterusnya yang terakhir, wa yatawallau. Okey, walaupun lam bersabdu tapi tak termasuk dalam nun dan mim yang bersabdu. Jadi jelas kat sini bahawa nun dan mim yang bersabdu, sifat dan makhraj ni, sifat dia tak terpisah daripada gunnah yang melibatkan hidung kita. Jadi kalau kita baca, kita gunakan gunnahkan dengan sempurna. Anna, amma. Okey. Jadi kalau kita tengok kan, Allah bagi kita hidung, mulut, lidah dan sebagainya ni, bagi satu manfaat pada kita untuk kita baca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Jadi untuk hari ini kita dapat nun dan mim yang bersabdu, wajib gunnah padanya, wajib gunnah dengung padanya 2 harakat, sama ada di tengah ataupun di hujung. Okey, fa atammahun. Jadi mana-mana ayat Quran kita jumpa lepas ni ada nun dan mim yang bersabdu, maka wajib pada kita untuk kita dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi untuk kelas online tajwid petang ni, saya harap semoga kita sama-sama dapat mempraktikkan dalam bacaan kita seterusnya dan memperbanyakkan lagi amalan ibadah kita dalam Ramadan, khususnya juga dalam bacaan Al-Quran. Digandakan pahala yang banyak. Kita tinggal lagi lebih kurang 13 hari lagi nak habis Ramadan ni, maka dengan masa-masa yang berbaki ni, banyakkan baca Al-Quran. Tak faham, tanya guru. Tak faham, tanya ustaz dan ustazah yang terdekat. Semoga bacaan Al-Quran kita tu lebih sempurna, insya-Allah. Sekian untuk hari ini bersama dengan saya, kelas Perlis Online Tajwid Al-Quran di Hatiku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.